A'udzubillahi samii'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Amin. Harap semua sihat hari ini. Ini kawan-kawan minta sharing sikit tentang macam mana nak buat tapak, ataupun ini adalah satu cadangan untuk penyediaan tapak bagi penyerahan tugasan online kita. Baiklah, untuk yang pertama, penting sebelum kita mohon ataupun minta pelajar kita menghantar tugasan, yang pertama sekali adalah arahan coding untuk fail tugasan. Kenapa coding kita kena standardkan? Sebab supaya bila fail tu masuk, dia akan auto tersusun ikut item. Item dia akan tersusun di dalam file kita, dia akan ikut susunan items. Okay, items yang standard lah dalam kita punya sistem. Jadi kalau items, makna kata dia akan susun ikut angka giliran pelajar. Jadi cadangannya begini. Untuk awalnya kita arahkan pelajar kita supaya dia letakkan nama tu bermula dengan angka giliran, kemudian nama dia, optional lah. Kemudian kerja khusus, subjek ni saya cadangkan supaya kita boleh cek siapa nama ni. Tapi dia akan susun, sistem akan, ataupun filing dia akan bermula dengan angka giliran. Jadi angka giliran dahulu, nama untuk senang kita tengok, kerja khusus ni pun untuk rujukan kita. Kemudian subjek pun mudah untuk kita sebab kita ada banyak subjek kita ajar. Baiklah, untuk yang contohnya pelajar itu ambilan 2019, ini dia punya angka giliran tanpa jarak, tapi kita letak underscore nama dia. Yang ni kita katakan nama yang penuh dia lah, tak ada bin kan. Kemudian underscore, kerja khusus berapa, kemudian seterusnya subjek GPI 1083. Selesai. Jadi bila mana kita minta pelajar kita hantar yang ini, nanti bila dia hantar di bawah nama file tu, dinamakan file ni, memudahkan untuk kita tengok balik lah ataupun nak susun. Kalau kita nak tanda online, boleh kita tanda online, tetapi file tu dah susun, mudah untuk kita recheck balik siapa yang dah hantar, siapa tak dah hantar. Anda kata kalau kita tak buat begini, apa yang akan berlaku? Nanti kita yang akan jadi pening kepala, tak tahu mana satu pelajar yang hantar ataupun tidak hantar. Jadi dengan ini kita nampak susunan dia tu senang kalau kita nak trace balik ikut dia punya angka giliran 25, 26, 27, 28 dan sebagainya. So mana yang missing, senang kita nak cross balik dengan kehadiran yang mengikut susunan kita katakan dalam items itu. Baiklah, seterusnya langkah yang kedua, iaitu penyediaan tapak serahan. Kali ini kita akan buat Google Classroom. Untuk Google Classroom ni kita tak payah pening kepala lah, mudah sangat untuk Google Classroom ni sebab dia dah siapkan untuk kita. Jadi kita tengok sama-sama macam mana kita nak menggunakan keupayaan yang ada dalam Google Classroom untuk menerima assignment. Baiklah, kita lihat di sini, kita masuk kepada Google Classroom, pergi ke ni, sekali lagi kita tengok, ini classes. Kita pergi kat mana yang kita nak buat assignment lah, contohnya ambil kumpulan B, dia akan keluar stream, classwork, people, grades. Kemudian kita pergi kepada classwork ni, kita tekan classwork. Macam biasa untuk classwork ni, mula-mula sekali kita create, tekan create, kemudian kita buat topik dahulu. Okay, kita buat topik, kita katakan kerja kursus 2. Okay, kerja khusus 2. So dalam ni kita tidak perlu nak ubah apa-apa lah. Ini je, ataupun kita nak buat lah subjek apa topiknya, kita add topik ini. Nanti ini adalah untuk kita nak kelaskan saja. Okay, kita kelaskan, kita buat bawah subjek kerja khusus 2 add. Baiklah, kita pergi kat create lagi, kemudian kita pergi kepada assignment. Kita type saja penghantaran kerja kursus 2 GPI 1083. Buatlah suka hati kita dekat sini. Penghasilan produk atas kita. Ini kita dengan pelajar yang akan tengok. Okay, instruction, kita buatlah apa-apa. Sila hantar kerja kursus sebelum
Tekan 15 April 2020 sebelum pukul, katakanlah ini pukul 1 tengah hari pada 15 April 2020. Okey. Ini andai kata. Kalau kita nak open pun boleh. Jadi kalau pelajar lewat daripada tarikh daripada ni, dia akan automatic late submission lah. Baiklah. Untuk yang ini, kita tengok sini Untuk PPI-SMP yang tadi kita dah pilih semua pelajar. Yang ini nak grade ke ungrade tu terpulang pada kita lah. Tapi kalau saya lebih suka pilih yang ungraded. Tapi kalau kita pilih grade tu, kita grade masuk kan. Tapi lain daripada sistem kita lah kan. 2-3 kali kerja. Kalau siapa yang nak grade terus kat sini, boleh terus grade kat sini. Pakai grade, boleh terus grade dekat dalam ni. Bagi komen terus. Boleh, lagi bagus sebenarnya. Kedua, no due date. Okay. Due ni kita letak. Okay. 15 April. April 15. Contoh Kemudian time pukul 1 01 00 PM. Okey. Kemudian topik kita pilih mana? Yang tadi yang kita adalah kerja khusus 2. Pastikan topik kerja khusus 2 yang kita pilih tadi tu. Rubrik. Perlulah sebab kita yang nak menanda. Jadi bila kita nak bagi pelajar kita, kalau kita nak assign terus, dia akan post terus dan. Tapi kalau kita nak schedule kan, contoh ni contoh 1 April kita nak schedule kan 12.55 PM, barulah dia akan keluar. So kita schedule kan. Baiklah, selesai dah sebenarnya. Nanti pelajar dia akan sampai masa perkara ni akan keluar dekat dia punya stream di sini, okey. Dan dia akan masukkan terus link untuk assignment. Baiklah, selesai satu perkara, kita assignkan kepada pelajar kita. Kita tengok perkara yang seterusnya. Penyediaan tapak serahan selesai. Okey, akses kepada tapak. Baiklah, kita pergi balik. Macam mana kita nak akses kepada tapak? Mudah je. Google Calendar. Yang ni kelas driver ni. Ni kelas driver folder. Kita pergi kelas driver folder. Baiklah. Nanti apabila pelajar sudah menghantar kita punya kerja khusus, dia akan keluar folder di sini nanti. Di sini dia akan keluar. Yang ini adalah yang telah dihantar sebelum ni. Ni contoh saya buka 5.7.1 penghantaran hasil kerja. Yang ni aktiviti dalam kelas lah. Yang ni lah maksud dia tu. Dia akan keluar begini. Ini adalah hasil pembelajaran pelajar yang dibuktikan. Bila kita belajar online ni lebih mudah lah. Bila orang tanya apa bukti pembelajaran ni yang dibuat. Okay, pelajar boleh menghasilkan sesuatu. Di atas ni yang saya klik tadi tu adalah kita nak list view. Nanti apabila kita buat dia punya susunan itu tadi, kita lihat apabila kita buat ikut susunan ini tadi, jadinya dia akan susun ikut ni lah, pelajar angka giliran yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. So kita boleh check dia akan ada di sini. Yang ini adalah yang kesan kepada susunan itu tadi. Jadi tak perlu risau, tak perlu kita nak susah, sebabnya bila kita lihat Google Classroom ni, dia memang dah setkan untuk kita. Dia macam ni kita punya drive folder lah. Baik. Selesai satu masalah. Seterusnya kita lihat apa lagi. Seterusnya sharing untuk file untuk untuk penyelarasan penandaan. Baiklah. Sama juga kita di sini. Andai katalah kita nak jadikan ini sebagai file untuk kita share dengan kawan-kawan kita. Yang ni. Andai katalah file ini untuk kita share kawan-kawan kita supaya dia boleh menanda di tempat dia lah. Okey, macam mana cara kita nak buat file ini boleh kita share?
Klik sini, share. Alright. Jadi kat sini kita tengok link share anyone. Dia ada pilihan kat sini. Kita anyone at pembelajaran can find and view. Senang cerita. Jadi apa yang kita nak share tu, inilah dia punya link ni. Link ni. So copy link atau get shareable link. Kalau saya get shareable link. Okey. Kemudian kita nak tekan copy link pun boleh juga. Kemudian done kita tulis kat sini. Done. Jadi bila done itu dia dah copy, kita buka kita punya WhatsApp. Okey, sebagai satu contoh, kita just control paste. Yang ni lah kita hantar pada kawan-kawan kita untuk dia buka. Sharing contoh macam mana dia boleh masuk ke tak? Kalau klik open hyperlink, mana dia pergi? Okey, dia akan keluar macam ni lah, request access. So kawan kita akan bagi access tu kepada kita. Okey, itu saja. Ada apa lagi? Okey, hari ni kita dah tengok semua benda ni, sharing file untuk penyelarasan pendanaan. Itu saja untuk hari ni. Terima kasih semua. Harap bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.